Kemudian beberapa masail yang memberi zahir tanda ahli sunnah daripada ahli bid'ah. Di antara perkara yang wajib kita belajar, di antaranya mengenai ilmu tauhid. Ada 3 ilmu yang didatangkan dalam kitab ini. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu sir, yakni ilmu tasawuf, ataupun dikenal. Maka di antara ilmu yang kita belajar ilmu tauhid, yakni mengenai ketuhanan, mengenai Allah Ta'ala. Sebab kita sembah Allah Ta'ala, kita kena kenal Allah. Jadi macam mana cara kenal Allah? Di antaranya kita kenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam bab tauhid, dia membahaskan yang pertama ketuhanan, tentang Tuhan, tentang Allah. Biar kita kenal Allah Ta'ala. Kenal Allah, semakin kita kenal, semakin rapat dengan Allah. Semakin kenal, makin takut, makin rapat. Dok macam kita kenal tu. Kenal tu, kau takut, kau jauh. Kita kenal binatang buah, kita kenal singa, tahu kau sifat. Kau nampak, kau tembak lari. Tapi kita kenal Allah Ta'ala, makin dekat. Semakin kenal, semakin takwa, semakin dekat dengan Allah. Semakin melakukan ibadat kepada Allah. Dalam bab akidah, yang pertama ketuhanan, kena tahu tentang Allah Ta'ala. Sifat 20 kena belajar. Sifat lawan daripada sifat 20. Ada 20 sifat, yakni sifat mustahil. Sifat harus Allah Ta'ala kena tahu, yakni mengadakan dan meniadakan makhluk. Harus bagi Allah. Nak wujudkan makhluk, nak mentiadakan makhluk, harus bagi Allah. Kalau Allah Ta'ala kata ada. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Maka ini harus, sifat harus bagi Allah Ta'ala. Ada 41, 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus, 41. Kemudian kena tahu sifat yang wajib bagi Rasul, mengenai kerasulan, Rasul-Rasul. Sifat wajib bagi Rasul, ada 4 sifat. Ini kebanyakan ulama kata 4 sifat. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik maknanya benar. Nabi ni benar belaka. Tak ada Nabi cakap menawak. Orang tua seorang mari, Nabi minta doa nak masuk syurga. Nabi kata orang tua tak ada dalam syurga. Menangis orang tua tadi. Nabi tanya dia, kenapa makcik menangis? Sebab orang tua tak ada dalam syurga. Nabi kata memang orang tua nanti dia masuk syurga jadi muda. Tak ada seorang pun orang tua dalam syurga. Baru dia faham. Nabi cakap menawak dah. Nabi cakap benar. Benar Nabi ni dalam bergurau pun benar. Ini benar Nabi. Kalau dalam bergurau pun benar, habis sudut lain pun benar belaka. Kadang-kadang orang ni hak lain benar dah. Dalam bab gurau tak benar tak bagus. Tapi tak apa lah, dia kata gurau je. Gurau. Ni sifat benar. Sidik benar. Amanah, yakni kita kata pun amanah juga. Ataupun boleh dipercayai. Sehingga kan orang ni jadikan Nabi ni tepat sipang. Ada apa-apa suruh sipang. Memang amanah Nabi. Nabi seorang yang amanah. Dalam simpan barang amanah. Dalam menyampaikan berita amanah. Dalam menyampaikan risalah amanah. Dalam menyampaikan tugas amanah. Semua amanah Nabi. Dan yang ketiga tabligh, yakni menyampaikan. Tugas Nabi menyampaikan. Ada orang tak terima. Anak beranak tambah terima Nabi. Pergi kat Madinah, orang Madinah saja terima. Kebanyakan orang Madinah terima, ada juga tak terima.
ini dah buat apa darah. Cubaan nak membunuh Nabi beberapa kali. Cubaan nak membunuh Nabi. Allah Ta'ala pelihara Nabi. Cubaan nak membunuh Nabi. Dan ada cubaan yang apa ni? Nak cuba mengaitkan Nabi. Maya ambil benda-benda kotor lepak atas kepala Nabi. Nabi nak pergi masjid, letak duri-duri tengah jalan biar kena kaki Nabi. Ini berlaku pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah siapa satu pekat Nabi kena sihir. Orang kata Nabi kena sihir juga. Kalau Nabi kena sihir, orang pekat Nabi, orang pekat kita biasa ke? Jadi nak beritahu siapa Nabi kena sihir. Nabi pun kena sihir juga. Lebih teruk lagi, Nabi kena racun. Orang nak racun Nabi. Adakah Nabi kata malah nak khabar ke orang dah? Dah cakap dah. Dah lagi sihat lagi tu khabar ke orang. Lagi sihat lagi tu dakwah ke orang. Pesen dia dah. Ni dah boleh nak lari dah. Jadi kalau kita tengok sejarah Nabi, Allah teruk Nabi. Itu pun boleh fikir. Puasa kita teruk dah. Tengok Nabi teruk lagi. Di antaranya Nabi tabligh menyampaikan. Ini sifat Nabi menyampaikan sampai Nabi ni ikhlas kerana Allah. Orang mari jumpa Abi Talib, pak saudara Nabi. Hari 2, 3, 4 orang pembesar Mekah. Bila sebut pembesar ni orang ada pitih lah, pemimpin lah. Mari jumpa. Dia kata, "Hei Abi Talib, beritahu ke anak saudaramu, dia nak mendapa? Kalau dia nak mewah, kita beri. Ibarat agak atas muka dunia sekarang ni, kalau dia nak mahligai, kita beri mahligai. Nak istana atas bukit, tak apa, kita buat istana atas bukit. Nak kereta berapa buah? 10 buah, kita beri kereta 10 buah. Ke nak pangkat, kita beri pangkat. Nak jadi JKK, kita beri JKK. Kalau nak jadilah. Nak jadi ketua kampung, kita beri ketua kampung. Tak apa, kita beri pangkat. Kalau dia nak, kita beri. Tapi je syarat dia. Syarat dia kenapa? Tinggalkan dakwah. Habis dia tahu. Nak orang puang, cari orang puang. Habis dia tahu. Ini sejarah berlaku. Nabi kata, hak tu kecek belaka tu. Kalau Allah Ta'ala beri matahari belah kanan, bulan belah kiri. Matahari belah kanan, milik Nabi. Maknanya, kalau Nabi kata tak payah keluar matahari, lapar orang, tanaman tak tumbuh. Maknanya besar lagi. Matahari bulan milik Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala beri pada Nabi. Supaya nak tinggalkan dakwah ni, Nabi kata aku tidak akan tinggalkan dakwah sekali-kali. Kalau mu boleh beri matahari, boleh beri bulan, suruh tinggal dakwah, aku tak akan tinggalkan dakwah. Sehinggalah aku mati atas jalan ni. Ni sifat Nabi tabligh, menyampaikan. Dan satu lagi dia panggil fatanah, cerdik Nabi. Nabi orang yang cerdik. Contoh cerdik Nabi ni banyak sangat, tapi saya beri contoh saja. Berlaku perjanjian Hudaibiyah. Buat perjanjian. Maknanya dalam perjanjian Hudaibiyah ni tak boleh berperang 10 tahun. Jangan perang. Lepas tu ada satu nampak berat sebelah, tapi tak berat sebelah sebenarnya. Kata orang Mekah, kalaulah orang Mekah dia pergi ke Madinah, dia masuk Islam, maka kita nak ambil balik orang Islam tu. Orang Mekah tu balik mula kampung kita. Balik mula kampung kita. Tetapi kalau orang Madinah pergi ke Mekah, dia masuk Islam, tak boleh hantar balik. Tak boleh hantar balik. Biar dia duduk di Mekah. Nabi setuju. Tengok rasa macam berat sebelah. Tetapi selang beberapa lama baru nampak kebijaksanaan Nabi. Nabi beritahu, orang Islam kalau pergi Mekah jadi kafir, kita nak buat apa? Itu tambah dah. Kau bunuh kita pula. Tetapi orang kafir, dia pergi Madinah, dia masuk Islam, kita hantar balik Mekah, dia sebar dakwah sana. Akhir kali umat Islam kau ramai, kau berkembang. Barulah dia tahu, oh cerdik Nabi, patut Nabi terima. Ni Nabi cerdik. Ini sifat Nabi. Sifat yang wajib bagi Nabi ada 4. Mustahil bagi Nabi ada 4 juga. Harus bagi Nabi ada 1.
yakni bersifat dengan segala sifat kemanusiaan. Yang dimaksudkan sifat kemanusiaan ni bukan sama Nabi sama orang lain tak. Dari segi makan, kita makan tak? Nabi makan. Dari segi tidur, kita tidur tak? Nabi tidur. Dari segi apa ni? Rumah tangga, Nabi berumah tangga. Walaupun rumah Nabi tak ada tangga. Rumah Nabi atas tanah. Tapi nak beritahu Nabi ada anak, Nabi ada isteri. Kita gitu juga. Maka gitulah yang dikatakan harus bagi Nabi. Nabi pergi ke pasar, wayamshina fil aswaq. Nabi pergi ke pasar. Mereka pergi ke pasar, pergi pasar. Nabi pergi ke pasar. Macam kita juga pergi pasar. Itu dari segi sifat manusia. Tetapi tak sama dari segi wahyu. Nabi pergi, Allah Ta'ala beri wahyu kepada Nabi. Nabi dibelah dada daripada kecil, belah dada. Belah dada, buang nyakit-nyakit kotor, asak deki semua buang belaka. Tapi kita tidak di extract, tidak di operate, tidak dibelah. Itu perbezaan dia. Maka sifat harus bagi Nabi ada satu. Wajib ada empat. Mustahil ada 4, jadi 8. Harus ada 1, 9. Ketuhanan ada tadi ada berapa? 41 jadi 9 berapa? 50 akidah ni kena tahu. Kena tahu. Sekarang ni hak depan saya ni fikir lah. Tahu tak sifat wajib 20? Tahu. Mustahil tahu tak? Tahu. Harus tahu tak? Tahu. 41. Lepas tu hak Rasul pula 4 1 9. Kena tahu. Cukup 50. Itu mengenai kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru sah bagi yang la ilaha illallah. Tak sempurna lagi. Baru sah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita tanya orang, awak tahu tak sifat yang wajib bagi Nabi ada berapa? Dia kata 13. 13. Maknanya tak sah lagi la ilaha illallah. Yang kita sebut la ilaha illallah, tu ke baru sah. Baru tahu 50. Tapi tak sempurna lagi. Kena tahu lagi perkara-perkara lain. Jadi dalam bab tauhid, kena tahu pula perkara sam'iyat. Perkara sam'iyat ni kita dengar je, tak boleh tengok. Yang ni perkara-perkara ghaib. Disebut dalam Al-Quran, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang bertakwa itu, allazina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara ghaib. Kenapa perkara ghaib? Perkara tak nampak. Kita perkara ghaib atu. Atu percaya dengan atu perkara ghaib. Beriman dengan perkara ghaib ini, kita beriman adanya di antaranya adanya azab kubur, adanya syurga, adanya neraka, adanya alam barzah, adanya jin, adanya malaikat. Ini gaib belaka. Perkara-perkara gaib, maka kita kena beriman dengannya. Ini tentang tauhid. Tentang ketauhidan. Kita kena belajar tentang tauhid. Kemudian beberapa masalah yang memberi zahir tanda ahli sunnah. Kena tahu tanda zahir ahli sunnah. Baik, orang tanya kita, kamu ni pegangan apa? Ahli sunnah wal jamaah. Kenapa pegangan ahli sunnah wal jamaah? Ini nak beritahu. Di antara pegangan ahli sunnah wal jamaah, dia ada 3. Ahli sunnah wal jamaah ni, dari segi pegangan dia bersandukan kepada Al-Quran. Daripada Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Kemudian ijma' ulama'. Kemudian kias. Dan berbagai lagi, ada beberapa lagi. Ada istihad, ada masalihul mursala, ada ihtisab, macam-macam lagi. Tapi pegang pada hak tu, di antaranya Al-Quran, sunnah Nabi, ijma', kias. Hak lain dia kata dan lain-lain. Tu. Kemudian dari segi tauhid, ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada Imam Abu Mansur Maturidi. Kena ingat tu. Imam tauhid kita, imam fiqh tahu, imam Syafi'i, dan imam tauhid Abu Mansur Maturidi dan juga Abu Musa Asy'ari. Tu ingat. Tu imam kita dari segi tauhid.
Kalau kita ni dari segi tauhid tak tahu iman kita, tak sah lagi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dari segi fiqh, berpegang dengan salah satu daripada 4 mazhab. Kenapa 4 mazhab? Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. 4. Jangan pegang 4-4, pegang salah satu daripadanya, kecuali kita alim 4-4 tu lain lah. Nak percaya ni orang 4 tapang orang kata. Setapang pun baca semua. Maknanya. Syafi'i pun tak lepas lagi Syafi'i. Jadi nak beritahu berpegang dengan 4 mazhab, salah satu daripada 4 mazhab, tapi 4-4 ni imam ahli sunnah wal jamaah. Dari segi tasawuf dia berpegang dengan imam-imam tasawuf yang mutabar, di antaranya Al-Imam Ghazali yang karang kitab ni. Lain daripada Imam Al-Ghazali, Al-Imamu Abdul Qadir Jalani. Abdul Qadir Jalani. Ni di antara imam tasawuf. Dan beberapa lagi imam tasawuf. Jadi nak beritahu ni daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah.